A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa shrah alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Dah makan dah semua? Belum. Baik. Ya, alhamdulillah kita sambung
permulaan sikit kitab pelita penuntut ataupun ta'limun muta'allim. Itu hari kita berhenti dekat dan tiap-tiap. Dan tiap-tiap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darin amin. Dan tiap-tiap mereka yang tersalah akan jalan dalam menuntut ilmu, nescaya sesat ia. Jumpa dalam kitab muka surat berapa? Muka surat 3. Kalau Jawi pun muka surat 3. Kalau Rumi pun 3 juga. 3 dari bawah, 7 dari bawah. Baik. Jadi, dan tiap-tiap mereka yang tersalah akan jalannya, nescaya sesat ia jalan dalam menuntut ilmu, dan tiada mencapai ia akan maksudnya, iaitu maksud menuntut ilmu. Sama ada maksud itu besar atau kecil. Jadi maksud menuntut ilmu, apakah dia maksud dalam menuntut ilmu? Maksud dalam menuntut ilmu ialah untuk kita keluar daripada kegelapan, kejahilan, menuju kepada cahaya. Kerana ilmu kan nur. Kerana ilmu itu ibarat seperti cahaya yang menyuluh, sama ada menyuluh diri kita atau menyuluh diri yang lain jika ilmu itu dikongsikan. Jadi itu maksud ilmu. Maksud ilmu itu kita nak keluar daripada jahil. Itu je maksud. Jangan duduk dalam keadaan jahil. Jahil ada dua, jahil murakkab ataupun jahil basit. Jahil basit, jahil yang mudah kira, jahil yang ringkas. Jahil basit, basitun, basit. Ada jahil basit ni senang, dia tahu yang dia tak tahu. Tanya kan, apa syarat sah sembahyang? Saya tak tahu lah. Itu jahil basit. Jangan jadi jahil murakkab. Jahil murakkab, jahil yang bersusun-susun, yang berlapis-lapis, ataupun terhimpun dua jahil. Itu jahil murakkab. Terhimpun dua jahil. Yang pertama, dia tak tahu yang dia itu tak tahu. Kan susah tu. Dia tak tahu pun yang dia itu tak tahu. Satu, jahil. Yang kedua, dan apa yang dia tahu itu adalah salah. Jadi dua jahil tu. Dahlah dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Lepas tu apa yang dia tahu itu salah. Maknanya tak muafakat dengan yang betul. Jadi kita nak keluar daripada dua kejahilan. Kita nak pergi kepada ilmu, nak pergi kepada al-jazmu. Al-jazmu yang mana ternafilah syak, wahab dan zan. Tertegaklah yakin, dan yakin itulah ilmu. Yakin itulah adalah ilmu. Jadi ilmu itu mestilah al-jazmu mutabiqun lil haqqi an dalil. Ilmu tu mesti jazam, putus. Maknanya jazam itu maksud dia ternafi syak, wahab dan zon. Itu maksud al-jazmu. Al-jazmu ternafi syak, wahab dan zon. Syak apa dia? 50 tahu, 50 tanda soal. Waham, waham bawah pada syak. Dia patut waham dulu bawah sekali.
Waham 25 dia tahu, 75 tanda soal, ataupun 25 dia yakin, 75 keraguan, tanda soal. Syak 50-50. Zon 75-25. 75 dia yakin, 25 lagi tanda soal. Itu zon. Maknanya kita nak dapatkan jazam. Jazam itu apa? Ternafi, waham, syak dan zon. Pergilah kepada yakin. Itu ilmu 100%. Dan ilmu itu mestilah mutabiqun lil haqqi. Maknanya muafakat dengan yang betul, muafakat dengan yang benar. Adik kita nak nilai ilmu yang benar tu bagaimana? Banyak orang mengajar, banyak orang sampaikan ilmu, ramai kan? Tapi nak tahu yang benar itu bagaimana, ulama telah gariskan. Kita kena tengok dia punya syariatnya. Syariat tu makna fiqahnya itu. Kemudian kena tengok dia punya tauhidnya, aqidahnya, mengajar aqidah yang bagaimana. Kemudian kena tengok dia punya pengajian rohaninya, tasawufnya itu bagaimana. Itulah dia ilmu yang kita boleh nilai secara asas. Kerana itu adalah asas dalam agama. Jadi fiqahnya itu ikut mazhab mana, ataupun dia pakai mazhab ke tak pakai mazhab. Kena cek tengok yang mengajar macam mana. Sebab ramai yang mengajar, ilmu banyak kita boleh ambil, betul. Tapi masalahnya kadang-kadang ilmu tu kita tak tahu dia itu mutabiqun lil haqq ke tidak. Maknanya muafakat dengan yang sebenar, dengan yang betul ke tidak. Jadi ulama gariskan. Akhir zaman ni, jadi ulama telah meletakkan garis panduan. Jadi fiqahnya bagaimana? Dia terima salah satu daripada 4 mazhab dan beramal dengan salah satu ataupun tidak. Situ kita boleh tengok dah. Kalau dia mengajar tiba-tiba kita boleh campur aduk mazhab tanpa ada sebab, tanpa ada darurat, kita boleh pilih mana-mana kita suka. Itu dah kacau. Kerana itu tidak mutabiqun lil haqq, tak muafakat dengan yang betul. Muafakat dengan yang betul tu erti kata lain maknanya ialah majority, jalan yang majority. Jadi tengok, kalau betul dia ikut mazhab, contohnya mazhab Syafi'i, kemudian dia cerita pula lagi taklid pada mazhab lain boleh, tetapi darurat sahaja, sebagaimana ulama mazhab telah gariskan. Itu betul dah tu. Bukannya boleh sesuka hati nak taklid mazhab ni, ataupun nak campur aduk mazhab. Tidak ada dalam kitab-kitab imam mazhab yang kata boleh campur sesuka hati. Kalau ada, boleh datangkan nasnya daripada kitab tersebut yang kata orang awam boleh campur aduk mazhab suka hati. Rasanya tak ada. Bukan rasa lah, pasti tak ada. Memang tak ada. Ulama-ulama mazhab tak ada kata begitu. Kalau ada pun dia kata boleh kalau dalam keadaan darurat. Itu pun kalau dah periksa betul mazhab itu kaul-kaul dia, kaul muktamadnya ke, kaul as-sahnya ke, kaul yang banyak kaul dalam mazhab. Kaul yang mana satu, sehinggalah kaul yang paling rendah kaul dhaif ataupun marjuh, pendapat yang marjuh. Itu pun dalam mazhab lagi. Dah tak ada sangat, ataupun darurat sangat, ataupun maslahah, barulah boleh kita taklid mazhab yang lain. Itu pun kena tanya orang yang alim, bukan pandai-pandai sendiri. Gitu. Kemudian akidahnya dah beratus tahun ulama semua dah sepakat. Dari sudut akidahnya yang menyusun, yang nak memudahkan kita faham itu Asy'ariyah, Maturidiyah, sifat 20. Lain daripada tu, periksa dulu tengok. Tapi kalau dia kata tak apa, tak perlu bayar, tak perlu belajar sifat 20,
boleh berjaga-jaga dah lah. Kena tengok, periksa elok-elok, kan. Ataupun tasawuf ni sesat, itu payahlah. Tasawuf sesat, tasawuf ni itu jalan ihsan yang kita dah bagi tahu. Tasawuf ni ada unsur Syiah pula ada pergi. Aduh, kacau belum sentuh tarekat lagi. Jadi kalaulah perkara itu nampak kepincangannya, maka kita dah boleh menilai secara asas ilmu itu kita boleh ambil ataupun tidak. Inilah garis panduan yang ulama letakkan. Yang semua dah ada dah, ulama-ulamanya, fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya dah ada dah. Cumanya intipatinya buah ilmu itu, buahnya adalah amal. Dapat banyak mana pun ilmu, kalau tak beramal dengan ilmu itu, maka kita tak dapat buahnya. Kita penat-penat tanam musang king 10-20 hektar, 100 hektar, buah tak ada, 10 tahun tak keluar buah. Penat lah. Nampak? Penat menuntut ilmu, banyak kitab, tak timbul amal ataupun hal daripada ilmu yang kita belajar. Tak ada apa. Itu buah ilmu yang kita nak belajar itu. Jadi seorang guru itu, sama ada guru itu guru untuk kita tahu, istilah dia lah guru tahu. Guru tahu tu guru kitab, guru ilmu. Guru yang mengajar kitab itu guru tahu. Saya guna istilah guru tahu. Dan di sana ada guru jadi. Guru untuk bawa kita jadikan diri kita tu jadi macam mana yang kita tahu. Dan guru jadi. Jadi dalam hidup ni kita kena ada dua-dua guru. Guru tahu dan guru jadi. Tapi kalau seorang guru tu dia dua-dua ada, rezeki lah. Dan kadang-kadang guru tu dia boleh bawa kita faham ilmu kitab, seperti nahwu saraf, mubtada khabar, cari i'rabnya, yang tunggang terbalik i'rab pun boleh lagi. Hebat guru tu. Tapi dia nak bawa kita untuk dapatkan pemilik alam tertegak dalam diri itu, dia tak boleh. Dia tidak ada kelayakan itu. Kelayakan nak letak Allah dalam diri itu. Sebab itu hanya ada pada ahlinya. Bukan semua guru itu boleh ada. Guru-guru itu sebagaimana kita tengok para imam dahulu. Contohlah paling besar Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Sebelum beliau itu masuk ke dalam jalan yang orang kata apa, mencari sesuatu yang hilang dalam diri dia tu, beliau dah alim sangat dah. Ibarat kata macam Chancellor University. Kalau tengok dalam kitab Manaqib, riwayat Imam Al-Ghazali itu, dia kata tidak ada buku dalam perpustakaan itu yang aku tak tahu isinya. Buku kitab dalam perpustakaan itu semua dalam kepala Imam Ghazali. Hebat. Tapi masih lagi aku merasai kekosongan. Tak tahu apa. Dia tak pasti apa yang kosong itu. Sedangkan kitab apa semua aku dah ada dah dalam kepala. Tak payah buka pun aku tahu. Tapi masih lagi ada rasa kosong. Sebab itu Imam Ghazali beruzlah, hijrah ke Syam, ke Dimashq. Lalu beruzlah di Jami' Umawi, Masjid Umawi itu, yang dikatakan di situ ada menara putih tengah-tengah bandar Dimashq, yang dikatakan bahawa di situ nantilah Nabi Isa AS akan turun di Syam. Jadi beruzlah lamalah di situlah sedikit demi sedikit mengasingkan diri, menumpukan, mencari apa yang beliau rasakan hilang tadi.
Setelah lama Allah buka dan buka, seterusnya dapatlah mengetahui bahawa hakikat yang hilang itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala itu tak tertegak betul dalam dirinya. Lalu di situlah beliau mengarang kitab Al-Ihya'i Ulumuddin, tasawuf. Terbukanya ilmu-ilmu ketuhanan, menerangkan hakikat ketuhanan hamba dalam perjalanan menuju Rabbul Jalil. Nak mencari itu bukannya pada kitab. Kitab itu permulaan pintu kita nak masuk ke dalam ruang untuk mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri. Apa lagi maksud hidup kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maksud kita? Apa lagi yang kita nak? Tujuan hidup kalau tidak ada maksud yang jelas, tujuan yang jelas, hidup ni kosong, tak ada apa. Kebahagiaan itu bukan dinilai daripada harta wang ringgit. Kalau kebahagiaan itu kayu ukur untuk seseorang dengan wang ringgit, maka orang miskin tak boleh bahagia sebab dia tak ada duit. Jadi kebahagiaan yang sebenar ialah apabila tertegaknya pencipta kita, pencipta alam ini di dalam diri. Kita dah dapat semua. Bila kita dah dapat dia, kita dapat semua. Itu hakikatnya. Jadi kita nak cari guru yang itu, nak dapatkan guru yang itu, kita doa siang malam, ihdinas siratal mustaqim, kita baca 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Seolah-olah kita minta, ya Allah, tolong bagi aku petunjuk, tolong kurniakan aku petunjuk. Petunjuk nak dapat dari mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka itu. Siapa? Jalan siapa itu yang kita nak ikut? Al-anbiya, awliya, siddiqin, syuhada, wassalihin. Jalan para-para nabi, jalan para-para awliya, jalan para-para siddiqin, syuhada dan salihin. Itulah jalan-jalan yang kita nak. Kita nak tegakkan Allah Ta'ala dalam diri. Luar sibuk dengan makhluk, dalam sibuk dengan Khaliq. Itulah dia maksud tujuan ilmu. Maknanya kita qarib dengan Allah. Awal surah Iqra, Iqra itu indicate nak menunjukkan kepada ilmu. Dan hujung surah Iqra itu wasjud waqtarib, qarib, dekat dengan Allah. Itu dia maksudnya. Itu adab kita dalam menuntut ilmu. Baik, sikit lagi. Nak baca 5 minit je dia jadi 15 minit. Lalu berkehendak aku, atau Syekh ni kata, Syekh Zarnuji, lalu berkehendak aku dan kasih aku bahawa aku menyatakan bagi mereka itu akan jalan belajar dan aturannya. Jadi dia tengok orang menuntut ilmu dah bagus, dah bersungguh-sungguh, berlumba-lumba, tapi adabnya tak jaga. Jadi kasihan tengok, pasal nak sama-sama dapat. Kita ni jalan-jalan kasih, jalan Nabi SAW bawa jalan kasih. Kekasih Allah Ta'ala itu kekasih. Kita tak tahulah. Kita ni hamba, dapat tak dapat pangkat kekasih Allah tu
tak tahulah, kita boleh nilai diri sendiri. Tapi itu kekasih Allah yang bawa jalan kasih, jalan kasih yang tidak menimbulkan kebencian terhadap satu sama lain. Itu jalan kasih, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan ahlus sunnah wal jamaah, bukan ahlul bid'ah wal furqah. Kita ini ahli sunnah yang mengikut jalan kenabian, wal jamaah, dan berjamaah. Berjamaah itu bersama-sama dengan Nabi. Berjamaah ikut jalan Nabi bermaksud kita ikut jalan yang mana mereka yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tak ada dalam dunia yang zahir ini, namun Nabi hidup di dunia yang lain. Nabi mendengar kalau kita bersalawat kepada baginda, dan Nabi boleh menjawab salam kita ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidup tapi bukan dunia yang nyata ini, hidup di alam yang lain. Jalan inilah yang kita nak. Apa lagi yang kita nak? Jalan kasih. Nabi tak timbulkan kebencian. Nabi tak suka kepada perpecahan. Itu jalan Nabi. Kalau betul kita kata kita nak ikut jalan Nabi, jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mestilah kita berkasih antara satu sama lain. Al-mu'min kal-bunyan, orang beriman itu ibarat bangunan. Ya, kerja masing-masing. Ya, guru yang mengajar pondok, kerjanya mengajar pondok. Ya, ustaz-ustaz mengajar sekolah, kerjanya mengajar sekolah. Mereka yang keluar dakwah mengikut jalan Nabi, berkeluar dakwah, mereka berdakwah. Masing-masing berterima kasih kerana saling bantu-membantu dalam bekerja, menyebarkan, meninggikan kalimah thayyibah atas muka bumi. Kita tak boleh nak kata, oh dinding kau seronok lah duduk bawah tak kena panas, aku tak kena panas. Tak boleh. Kita ni bangunan satu sama lain, saling tolong-menolong. Yang buat kerja dakwah, bagus, terima kasih, ringankan beban Tok Guru Pondok. Tok Guru Pondok dah tak payah nak keluar-keluar lagi, kan? Jalan orang tabligh, kita kena berterima kasih dekat mereka. Itu salah satu jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bawa orang yang malas sembahyang masuk sembahyang. Ya, mereka bawa orang yang tak nak Jumaat datang berjemaah, besar pahala. Ya, bagus. Ya, kerja itu kerja yang sangat mulia. Begitu juga tok-tok guru yang mengajar di pondok, di mana-mana. Itu kerja tok guru pondok, mengajar kita. Jadi bukankah itu saling lengkap melengkapi? Jangan pula kita buat kerja dakwah, kita pergi kata tok guru pondok tak buat dakwah. Itu salah perkiraan. Itu tak kena lah tu, kan? Padahal dakwah itu luas, bukan semestinya keluar begitu dah. Dakwah itu mengajar, itu satu dakwah. Keluar itu satu dakwah. Kerana para sahabat itu berbeza-beza, mereka punya tingkatan dan kerja-kerja mereka. Ada sahabat yang keluar dakwah, ada sahabat yang mengajar kitab, yang mengajar sahabat ilmu hadis, ilmu Quran. Ya, begitu. Ya, kita tengok contoh. Kalau kita nak bawa jalan sahabat dan jalan Nabi, kita kena contohi dan teladani mereka, insya-Allah. Baik, habis itu dulu. Ya, kita sambung kemudian wallahu subhanahu wa ta'ala, kita sambung kitab yang kedua, Hidayatus Subyan. Yang dekat mana? Yang ke berapa ni? Kedua. Kedua ke ketiga? Keduanya aqil, yakni berakal. Yakni berakal, iaitu mereka, bismillahirrahmanirrahim,
qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi 'ulumihi fi darin amin. Baik, keduanya berakal. Situ syarat wajib sembahyang itu 5 perkara. Pertamanya Islam, keduanya aqil, iaitu berakal, ketiganya baligh, orang yang sudah sampai umur, iaitu baligh, orang yang baligh, lelaki dan perempuan yang umur maksimumnya 15 tahun, 15 tahun qamari, bulan Islam. Keempatnya suci daripada haid dan nifas, suci daripada haid dan nifas, itu kita dah bincang kan. Kelimanya masuk waktu. Jadi masuk waktu tu apa, syarat wajib masuk waktu. Baik, bermula syarat sahnya itu 9 perkara. Pertamanya Islam. Samalah diulang balik. Syarat sah ada yang berkongsi dengan syarat wajib. Syarat sah pertamanya Islam, keduanya aqil, ketiganya suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Suci badan. Baik, itu pun kita dah bincang yang lepas. Keempatnya suci badannya dan pakaiannya dan tempat sembahyangnya daripada najis. Kat sini lah. Kat sini. Baik. Jadi suci badan. Najis yang kita tahu sebelum ni, suci badan tu daripada najis sama ada darah ataupun nanah yang tidak dimaafkan, ataupun najis-najis yang tidak dimaafkan. Kalau darah sikit, kita bagi tahu sebelum ni tidak mengapa. Kalau banyak yang tak dimaafkan, tak boleh. Melainkan kita dah cuci elok-elok, kemudian ambil wuduk, lepas tu barulah kita tampal. Kalau boleh kena air lah. Kalau tak boleh kena air, saya rasa saya ada tersilap cakap minggu lepas. Tak tahulah, saya ulang balik. Kalau saya ada tersilap cakap, tolong betulkan balik. Bila tak ada air ataupun tak boleh kena air pada anggota wuduk, maka kita kena tayamum. Betul cakap contoh, betul yang lepas. Bila tak boleh kena air pada anggota wuduk, maka kita kena tayamum. Tak kira lah tak boleh kena itu pada anggota tayamum ataupun tidak. Betul macam tu? Bukan. Kaki pun kena tayamum. Yang sepatutnya begitu. Cuma yang nak kena betulkan ialah kalau kaki tak perlu qada. Itu je. Sama ada qada ataupun tak perlu qada. Boleh? Kalau ada tu betulkan balik. Tak kira lah kaki ke, asalkan anggota wudu tak boleh kena dekat situ, kena tayamum. Kena tayamum. Cumanya kalau dekat anggota tayamum, kena qada. Kalau bukan anggota tayamum, tak perlu qada. Boleh? Jelas Faham situ. Qada sembahyang. Qada sembahyang. Qada solat. Dia macam ni. Pasal ada satu lagi pecahan dia pula. Sekiranya tempat contohnya kaki lah. Kaki tadi kata tak perlu qada kan, betul? Tapi kalau tempat yang tertutup tu, contoh ni kaki kita, luka tak boleh kena sikit lah dan tertutup, dan tak boleh kena air situ. Kalau sikit saja yang kita tutup dengan kadarnya, maka tak perlu qada. Tetapi kalau tutup habis, luka sikit je tapi dia tutup habis, maka kena qada. Sebab dia tutup melebihi kawasan yang sepatutnya. Kalau simen tu kena qada. Kalau simen memang kena
qada lah. Sebab lagi satu najis dalam tu, luka tu. Ya, jadi memang kena qada lah. Situ boleh. Jelas. Ya. Jelas Maksudnya dia sembahyang tak sembahyang lah. Wajib dia sembahyang, tapi dia kena qada balik. Sembahyang dia tadi tak sah. Maksud tak sah tu sebab apa? Sebabnya tak memenuhi syarat sah sembahyang, tapi dia wajib juga sembahyang, dan dia kena qada balik. Tapi macam orang sakit kan, macam orang yang hukum tak gigi. Lain. Sebab ni dia keadaan bernajis. Keadaan bernajis. Kalau orang sakit, dia tak ada najis. Ya, orang sakit lumpuh, tak ada masalah, dia boleh solat keadaan ikut keadaan dia. Macam tak boleh berdiri, tak boleh duduk, sembahyang baring. Tapi ni dia keadaan bernajis. Jadi bila sembahyang dalam keadaan bernajis, maka tidak sah dan kena qada. Tapi disebabkan ada anggota dia yang boleh kena air, boleh ambil wuduk, jadi dia kena ambil wuduk sekadar mana yang dia mampu, kemudian ditampung dengan tayammum, kemudian dia kena i'adah, maknanya kena mengulangi sembahyangnya balik. Gitu. Sebab sembahyang tadi tu tidak bersih, dikir tak bersih. Nanti dah sembuh, ya, luka dia dah bersih, dia kena ulang balik sembahyang dia. Manakala dengan kita bagi tahu tadilah, keadaan yang tak perlu ulang, dia ada dua keadaan. Yang perlu ulang, yang perlu i'adah, dan keadaan yang tak perlu ulang. Ya, gitu. Boleh jelas Baik. Jadi kemudian pada pakaian tadi badan, anggota badan. Kemudian pada pakaian, anggota badan kita dah clear, ya. Kita dah clear. Ya, ada soalan najis pada anggota badan? Contohnya kalau semayang berjemaah. Kita ambil contoh pada berjemaah pula. Ya, ni makmum belakang tu imam. Ya, makmum belakang tu imam. Hari tu imam semayang. Makmum nampak ada tai cicak dekat kopiah tu imam. Macam mana nak buat tu? Tok imam tak tahu. Tok imam tak tahu ada tai cicak atas kopiah dia. Makmum nampak ada tai cicak. Macam mana kita nak buat? Berhenti semayang, cabut kopiah Tok imam. Sekarang kena lesing untuk imam pula, kan? Ya. Baik. Jadi imam teruskan sembahyang, makmum yang nampak kena mufaraqah. Sebab pada makmum sembahyang imam sudah pun batal. Pada makmum, pada imam dia tak tahu. Jadi wajib tak makmum bagi tahu imam? Tak wajib. Kalau dia nak bagi tahu, bagi tahu baliklah. Tapi tak wajib. Kerana apa? Kerana itu di luar pengetahuan imam, dan sembahyang dia memang dah sah. Kerana dia tak tahu, bukannya dia sengaja. Walaupun kita tahu, tapi kita tak wajib bagi tahu. Itu untuk kita sahaja. Jadi kita nampak ni, kita kena mufaraqah. Sebab syarat mengikut imam, mestilah imam tu sah sembahyangnya. Jadi makmum dah nampak imam dah tak sah sembahyang, makmum kena mufaraqah. Kalau ikut juga batal solat makmum yang nampak ni. Tapi mufaraqah jangan tunjuk sangat. Mufaraqah tu apa? Niat tak ikut imam, dah putuskan, kita lintas je. Tak boleh dah ikut imam ni. Itu kira mufaraqah lah. Tak perlu sahaja aku bermufaraqah kerana Allah Ta'ala, tak perlu. Niat je, tak ikut imam lah, tak boleh ikut lah. Tak boleh ikut imam tu adalah maksud mufaraqah. Tak kira apa pun jenis lintasan hati kita tu. Jadi mufaraqah ni kalau perbuatan kita sama dengan perbuatan imam, tak apa. Kita dah putuskan dah. Kita ala kadar je, kita buat macam sama, yang ikut. Tapi hakikatnya kita dah mufaraqah. Bagi makmum yang nampak sahaja. Makmum yang tak nampak, semuanya dimaafkan. Boleh?
Kalau dia bagi salam, lepas tu dia nampak dia seorang je ulang balik sembahyang, ya, dia pun tak perlu bagi tahu makmum yang lain, ya, tak wajib. Tapi dia bagi salam. Dia bagi salam baru dia nampak. Jadi kalau dia yakin, kalaulah imam tu yakin tahi cicak tu masa dia tengah sembahyang, betul-betul baru dia lepas bagi salam, dia kena ulang balik sembahyang dengan jemaah-jemaah sekali. Kalau dibagi tahu macam makmum, tapi tak nampak. Tapi dia dah bagi tahu. Bagi tahu. Bila dia dah bagi tahu, makmum semua kena sembahyang balik. Jangan bagi tahu lah. Jangan bagi tahu lah. Dia ulang sembahyang pasal sembahyang makmum sah. Sembahyang makmum dah sah dah. Tapi dia perasan yang dia itu tadi ada tai cicak. Jadi dia ulang sembahyang dia je lah. Tak perlu, tak wajib pun bagi tahu makmum. Tapi kalau betul-betul lepas sembahyang dia perasan, itu dia kena bagi tahu betul-betul. Pasal baru lepas bagi salam ni, tiba-tiba nampak ada tai cicak, minta maaf makmum, masa saya sembahyang tadi, sembahyang saya dah terbatal sebab ada najis jatuh, ya. Saya baru perasan. Jadi Tok Bilal qomat balik. Sembahyang balik lah, sebab sembahyang dah batal tadi. Jadi yakin imam itu batal. Imam dia yakin dia batal, maka semua pun batal. Tapi kalau selepas beberapa langkah dia dah habis salam, dia dah keluar apa semua, baru dia perasan, jadi fiqahnya mudah saja, anggaplah itu baru kena. Lepas dah jalan-jalan, tak apalah, ni baru kena ni. Jadi yakin di situ, jadi tak perlulah nak diulang balik. Fiqah dia mudah je. Fiqah dia banyak ambil yang zahir-zahir, dia tak perlu ke dalam. Sebab apa? Bila ke dalam, masing-masing jadi was-was. Dia was-was jadi penyakit kacau kan. Penyakit was-was ni pun boleh tahan kan. Macam saya ada kawan sahabat tu, di pondok tu dia punya was-was kuat, ya. Kena kalau dia nak mandi wajib tu sebab dia tak rasa apa, tak rasa semua rata, ya. Lah tu kawan tu tengok, biar betul, rupanya dia dah terjun masuk kolah. Punya was-was nak mandi wajib, dia berenang dalam kolah tu. Allah. Ya. Itu kacau tu, penyakit was-was tu. Itu pada bab taharah, belum dalam sembahyang lagi. Baru belajar makhraj huruf. Dia punya bis nak jadikan sin tu pun dah berapa kali dia ulang. Punyalah was-was. Bismillah. Allah. Itu sebelum bismillah tu takbir dulu. Itu penyakit was-was tu kan. Dia susah tu. Dia bila dah masuk maqam solat, kita kena taslim, serah. Tak ada lagi dah. Nak betulkan tajwid bukan dalam sembahyang, betulkan tajwid dalam kelas tajwid. Dalam sembahyang serah sajalah. Ini tidak, dia betulkan tajwid dalam sembahyang, kacau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak apalah, bunyi okey lagi, makhrajnya betul lagi, tak apa kan. Ya, itu tak apa. Ini kadang nak masukkan niat pula. Masukkan niat tu satu hal juga. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala, nak masukkan semua tu Allah. Tak perlu qasad, ta'arud, ta'yin, 3 je. Qas, usalli, farda, waktu, sudah. Zuhur ke asar ke, itu qasad, ta'arud, ta'yin, tu je dalam takbir. Contoh sembahyang zuhur, Allah, masa angkat tu Allah sholli fardu zuhur, akbar,
dalam Allahu, jangan putus-putus. Jangan Allah usalli hu fardu atau farda akbar zuhur. Itu tak boleh diputus-putuskan dia. Mesti bila masuk tu Allah salli farda zuhur akbar, lintasan hati je. Seolah-olahnya macam kita membayangkan tulisan itu, kita membaca tulisan itu, membaca dengan hati. Jadi dah niat, cukup dah. Tak perlu Allahu, tak masuk lah ustaz. Ingatkan apa tadi kan? Kacau. Dia kena mengaji, senang. Fiqh mudahnya, tak mengaji dia payah lah. Kalau solat sunat lagi sikit, dia tak ada sampai 3. Baik. Tapi kalau jadi makmum, tambahlah jadi 4. Ada qasad, ta'arud, ta'yin, makmuman. Itu kena masuk makmuman. Baik. Itu nanti kita akan jumpa dalam masalah niat. Niat sembahyang. Baik. Sikit lagi, nak habis dah. Dan tempat sembahyangnya, pakaian tak habis lagi. Pakaian ni, kalau kita tengok dalam kitab fiqh besar-besar mazhab Syafi'i, segala jenis bulu haiwan semuanya adalah najis, termasuklah bulu kucing dengan kadar yang banyak. Barulah dia dikira najis. Kalau setakat 2-3 helai dimaafkan. Bulu kucing, kalau banyak-banyak kita nampak sebelum sembahyang, kita kena hilangkan dengan kadar yang boleh, ataupun tukar pakaian. Kalau 2-3 helai tak apa, dimaafkan. Tapi kalau banyak lebih, tidak dimaafkan. Tetapi kalau tak boleh nak elak, dia panggil umumul balwa, itu tak apa, tak boleh nak elak dah. Bulu kucing memang banyak. Dekat sejadah pun banyak, tak boleh nak buat apa dah. Dekat kapet pun banyak. Itu tak boleh nak elak, maka dimaafkan. Dia kena tengok elok sikit lah. Baik. Dan tempat sembahyangnya, baik, tempat sembahyang itu apabila kita berdiri, sujud dan duduk. Bila kita berdiri, sujud dan duduk, jadi tempat itu sahaja. Kalau kita sujud, tengah-tengah tu ada tai cicak atas jadah kita, tapi kita sujud tak kena pun, sah tak sembahyang? Sah. Tu atas sejadah, tak kena tempat kita sujud. Atau bila kita duduk pun tak kena, maka tidak mengapa, boleh. Itu pada tempat sembahyang. Tapi kalaulah mikrofon ni, wire mikrofon bersambung dengan imam, ada tai cicak dekat wire mikrofon, jadi ini dikira sebagai pakaian. Kalau ada tai cicak, batal sembahyang pada wire mikrofon yang bersambung dengan imam. Jadi sembahyang tak sah. Jadi kena tengok tapi jangan was-was lah. Apa sahaja yang bersambung dengan wire ni, sambung ada cicak, batal sembahyang. Kena bersihkan. Kena bersihkan, cuci. Sebab ini pakaian imam, macam ekor serban. Ekor serban panjang dikira pakaian. Kalau hujung dia tak cicak, batal sembahyang. Sama dengan wire mikrofon. Sama macam kalau macam orang dulu-dulu, dia ikat tali kan, ikat tali pada baju, pada badan dia. Jadi kalau ada najis
burung ke apa ke atas tali tu berak, maka batal sembahyang. Sebab bersambung dengan pakaian. Ya. Kain ridak kalau kita nampak kita baca cepat. Kalau sempat dia dengan kadar segera. Contoh tengah sembahyang kan, Bismillahirrahmanirrahim, terletup dengar, tak ada. Cepat-cepat kita jatuhkan. Ya. Cepat jatuhkan. Itu kalau atas ridak tak apa, dia akan pergi jauh. Kalau atas ni kalau betul-betul cepatlah, jangan sampai dia meresap batal lah. Kalau jatuh cepat kita tak kibas tu, tak sempat dia nak melekat, itu tak apa. Tapi kalau dia dah melekat, meninggalkan kesan, tak cicak pun dah kira najis. Ya, macam tu. Jelas Jadi daripada najis yang tiada dimaaf akan dia kelimanya masuk waktu. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan?